Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang kita hormati Presiden Parti Warisan, yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pakcik saya, Pakcik Idi Sulah, kerana meminjamkan perkarangan rumah beliau ini di Kampung Siasat Tamu untuk acara kita pada malam ini. Juga barisan kepimpinan Parti Warisan Bahagian Kota Belud, terutamanya Pengarah Jentera Pilihan Raya Saudara Charles Ibi yang juga adalah timbalan ketua bahagian, rakan-rakan sayap parti, wanita wira dan wirawati, semua yang hadir pada malam ini, terima kasih atas sokongan. Kamu tahu impian saya sebagai anak Sabah? Malam ini saya mau cakap daripada hati. Impian saya sebagai orang Sabah, anak muda Kota Belud. Ikut hati saya kalau saya boleh desain politik ini. Saya mau lihat parti-parti lokal Sabah ini bergabung sebenarnya. Tapi saya ada beberapa syarat. Syarat saya yang pertama, yang menjadi ketua itu orang Sabah. Yang menjadi ketua itu adalah orang yang meletakkan kepentingan Sabah melebihi kepentingan peribadi. Dan yang ketiga, syarat yang paling utama melebihi syarat pertama dan syarat kedua, kerana tidak guna dia orang Sabah kalau dia masih lihat tunjuk Malaya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sepanjang kita berkempen, ramai orang tanya dengan saya, kenapa Bawarisan ini sombong jalan sendiri? Kenapa Bawarisan ini temberang mau jalan sendiri? Kenapa tidak mau bergabung-bergabung sudah? Jawapan saya, mungkin Datuk Seri ada jawapan lain. Tapi jawapan saya simple dan mudah. Kami sudah tidak mau kena kontrol, bah. Orang Sabah sudah tidak mau kena kontrol. PRU 14, situasi dia berbeza dengan PRU 15. PRU 14 dahulu kita melihat straight fight between Barisan Nasional lawan dengan Pakatan Harapan. Betul? Waktu itu Warisan bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Kita tidak membentuk gabungan. Tetapi kita bina kerjasama itu untuk menghadapi pilihan raya 14. Ya, Alhamdulillah kita menang PRU 14. Kita bentuk kerajaan persekutuan. Kita bentuk kerajaan Sabah. Tapi apa jadi selepas itu? Orang Melaya bergaduh. Anwar Ibrahim bergaduh dengan Tun Mahathir. Langkah Sheraton terjadi dengan kita sekali jatuh. Lepas itu Anwar Ibrahim bentuk lagi MOU, sign MOU dengan Ismail Sabri. Yang jadi pembangkang siapa? Kita. Yang tiada peruntukan siapa? Kita. Yang tiada rugi. Yang rugi siapa? Kita. Orang Sabah. Dia orang sudah tidak perlu dengan kita. Dia orang ada KLCC. Dia orang ada KLIA. Dia orang ada Putrajaya. Kita apa kita ada? Saya cakap bagi tahu kamu terus terang. Kadang-kadang barangkali sebagai kamu tahu ahli parlimen muda. Ya, ini adalah tahun lepas adalah first term saya sebagai ahli parlimen. Tapi kamu tahu kadang-kadang saya merasa malu. Dari Semenanjung boleh cakap tentang apa? Dia orang bercakap tentang climate change. Dia orang bercakap tentang digital economy. Kita orang Sabah masih bercakap tentang sekolah daif, bah. Masih ada sekolah kayu di Kota Belud ini. Jalan raya pun belum settle, bah, di Kota Belud ini. Air elektrik pun belum settle, bah, di Sabah ini. Betulkah tidak? Sebab itu, ini kali PRU 15. Senario politik sudah berbeza. Di Semenanjung ada Pakatan Harapan, betul? Pakatan Harapan gaduh dengan Barisan Nasional, betul? Barisan Nasional gaduh dengan PPBM, betul? PPBM gaduh lagi dengan Gagasan Tanah Air, betul? Gagasan Tanah Air gaduh lagi dengan Pakatan Harapan. Hari ini ada 4 komponen berbeza di Semenanjung itu. Yang 4 komponen ini daripada parti-parti Melayu, bah. Parti-parti Bumi Putra. Yang mungkin salah satu dia akan jadi Perdana Menteri. Kita tidak tahu. Ramai orang tanya, oh lepas ini Warisan ini mau gabung dengan siapalah. Oh kita orang Sabah ni kita mau sokong siapalah. Nanti ini Warisan mau apalah, mau inilah itulah. Saya mau bagi tahu dengan orang Sabah.
Orang Kota Belut, kita ini orang Sabah sudah penat angkat pemimpin. Ini hari ini kali punya PRU 15 bukan soal kita angkat pemimpin, tapi kita kena letak Sabah. Kepentingan Sabah itu melebihi segala-galanya, bah. Jangan kita minat sama pemimpin, kita angkat pemimpin jadi Perdana Menteri. Jangan nanti dia tidak jadi Perdana Menteri, dengan kita sekali jatuh lagi. Yang rugi kita, bah. Ini kali bukan soal Zahid Hamidi kah, bukan soal Anwar Ibrahim kah, bukan soal Tun Mahathir pun, bukan soal Syafiq Abdal pun, bukan soal Munira Majlis, tetapi Sabah yang kita kena letak dahulu di hadapan. Orang Sabah cakap apa? Kita mau jadi macam Sarawak, kita mau jadi macam Sarawak. Tapi kalau kita mau jadi macam Sarawak, kita kena fikir macam Sarawak, kita kena bertindak macam orang Sarawak. PRU 14 dahulu orang Sarawak tidak bawa kita ini. Saya bagi tahu sama kamu. Betul ke tidak? Di orang sana kawan-kawan dengan Barisan Nasional, kita dengan Pakatan Harapan. Tapi hari ini orang Sarawak boleh cakap apa? Kami sudah tidak mau dengan kerajaan Barisan Nasional. Kami tidak lagi dengan Barisan Nasional. Kamu tahu kenapa dia boleh orang bercakap begitu? Sebab dia orang in control, bah. Dia orang sudah ada Petros, bah. Dia orang sudah oil and gas company sendiri, bah. Kita Sabah apa dah? Hak akta pelantar benua dia orang sudah settle, Sabah punya belum, bah. Hari ini satu adun Sarawak boleh dapat 5 juta peruntukan, bah. Hari ini orang Sabah, satu adun Sabah berapa juta peruntukan kita ada? 1 juta saja. Dia orang jauh lebih tinggi, lebih depan daripada kita, bah, hari ini. Tapi hari ini kamu tahu apa yang terjadi? Hari ini orang Sarawak bilang apa? Mari Sabah, mari warisan kita jalan sama-sama. Kali ini kita bentuk Borneo Block. Saya mau bagi tahu dengan kawan-kawan yang ada depan hari ini. Hari ini dalam sejarah pilihan raya Malaysia, buat pertama kali, kamu ingat kata-kata saya. Hari ini kamu tahu apa Barisan Nasional cakap? Kalau kami jadi pemerintah, kami akan lantik salah satu orang timbalan Perdana Menteri itu daripada Sabah dan Sarawak. Betul, diorang cakap begitu, betul kan? Pakatan Harapan juga ada memberi offer yang sama. Kalau kami bentuk kerajaan, kami akan lantik salah seorang Sabah dan Sarawak jadi timbalan Perdana Menteri. Betul ke tidak? Betul. Saya mau tanya, hari ini kenapa diorang baik hati sangat mau bagi sama kita offer begitu? Sebab diorang tahu pada akhirnya diorang perlukan Sabah dan Sarawak untuk bentuk kerajaan persekutuan, bah. Sebab hari ini diorang sendiri pun belum tentu menang. Macam mana mau menang? Ada 4 komponen yang bertanding sesama sendiri. Jadi kita orang Sabah, tidak payah kita fikir siapa jadi Perdana Menteri. Hari ini kita perlu fikir macam mana kita bentuk dan macam mana kita letak Sabah ini di hadapan. Boleh ke tidak? Sudah-sudahlah kita angkat pemimpin ini. Penat sudah kita berkorban, penat sudah kita angkat, inilah jadi Perdana Menteri, itulah jadi Perdana Menteri. Kita punya hati siapa mau jaga? Saya bagi satu simple contoh yang paling mudah. Selalu saya cakap benda ni dalam mana-mana ucapan saya. Kamu ingat dulu akta anti lompat parti? Siapa yang pernah jadi PBS di sini dulu? Ada, bah. Apa pula tiada? Siapa yang pernah dulu bersama-sama di sini PBS? Daripada dahulu sebenarnya bila orang Sabah ini terkenal dengan parti apa? YB yang senang lompat-lompat. YB kita orang bergelar YB yang senang lompat-lompat. Kalau kena bagi saja jawatan, bagi saja projek, YB Sabah senang lompat. Daripada dulu akta anti lompat parti ini sudah pernah diadakan waktu zaman PBS. Betul ke tidak? Tetapi saya mau tanya, kenapa tidak pernah dilaksanakan? Kenapa tidak pernah dikuatkuasakan? Orang yang lompat, kenapa tidak pernah didenda? Sebab daripada dulu diorang mau tengok kita ini parak, bah. Daripada dulu diorang mau nampak kita tidak satu hati sebagai orang Sabah. Diorang tepuk tangan tengok sama kita. Tapi saya mau tanya dengan orang Kota Belut yang ada di hadapan saya pada hari ini. Kenapa pada hari ini sebelum PRU 15, sebelum bubar Dewan Kelang Kabut diorang,
mau kasih laksanakan akta anti lompat padi. Saya mau tanya kenapa? Sebab ini penyakit lompat-pelompat sudah pergi berjangkit di Semenanjung, bah. Siapa yang melompat di Semenanjung? Azmin Ali, betul? Zuraida Kamarudin, betul? Satu orang lagi yang paling famous. Si Kumpit. Kamu tahu sudah. Dan saya sebagai orang Sabah, kadang-kadang jahat juga mulut saya. Kamu tahu, saya bagi satu saja perkataan sama dia orang. Kalau siapa paham sini cakap dusun. Kotoh. Ya. Kotoh. Padan muka, bah. Maksud dia. Jadi, saya minta hari ini, jangan kita tengok siapa kita mau angkat jadi pemimpin, janganlah kita bagi lagi dia orang nafas, bah. Sudah-sudahlah itu kita menyanjungi pemimpin dan akhirnya kita juga yang ketembanan teling sama. Ya. Peluak sama aku. Sebagai anak muda, kita sudah melihat janji, bah. Janganlah orang tanya apa Munirah buat dalam masa 22 bulan. Sedangkan orang yang berpuluh tahun jadi kerajaan pun belum selesai semua masalah, bah, di Sabah ini. Betulkah tidak? Belum tentu, belum pun selesai masalah. Jadi kita yang anak muda ini, saya minta semua kawan-kawan saya yang ada di hadapan ini, anak muda, marilah kita ubah Sabah ini. Kita bangkitkan semula semangat anak Sabah. Saya tidak dapat memberikan kamu kemewahan macam orang sebelah, saya bagi tahu lah. Sebab tujuan saya berpolitik bukan saya mau jadi kaya. Kamu kenal saya Munirah dulu, ini juga Munirah yang sekarang dia ada di hadapan kamu. Saya hanya boleh jadi ahli parlimen yang baik untuk kamu, yang membawa suara untuk kamu. Ya. Jadi saya di sini saya mohon undi. Saya mohon sokongan yang tidak berbelah bagi. Ya. Pada 19 hari bulan ini saya mohon kita turun beramai-ramai, ya, pergi mengundi di kawasan masing-masing. Saya galakkan walaupun kawan-kawan di saluran 3, saluran 4, saluran 5, walaupun di voting slip itu bagi tahu pergilah petang, tapi memandangkan cuaca sekarang ini sebelah petang dia memang hujan, jadi kita galakkan untuk semua datang pergi awal. Boleh? Boleh. Ya, saya minta maaf bos, saya melebih-lebih malam ni. Tapi saya bercakap dari hati saya. And I've never pretend to be someone else. Sekali lagi saya mohon undi. Nama saya Munirah Majlis, calon parti warisan. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi ucapan dan kata-kata semangat yang telah disampaikan oleh calon kita, yaitu Munirah Majlis.